أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sama-samanya sama-sama kita melakukan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah merencanakan bagi kita sebagai perencanaan yang kita dapat bersama pada hari ini dan alhamdulillah dalam perencanaan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat mengambil kesempatan yang bisa ini bersama-sama kita memperbaiki dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dalam bagi kehidupan kita di atas muka bumi ini, ianya menjadikan kita sebagai individu yang bakal mendapat kedudukan yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada suatu hari nanti. Muslimin muslimat rahmatullah. InsyaAllah pada kali ini saya diberikan tajuk berkenaan dengan kemuliaan. Islam itu satu kemuliaan, satu perkara, satu tajuk yang mudah dipahami insyaAllah dan banyak dibicarakan oleh para ilmuwan dan sebagainya. Akan tetapi bagaimana ia boleh duduk di dalam jiwa kita dan meletakkan kemuliaan itu sebagai sebenar-benarnya yang perlu kita letakkan kepada Islam itu sendiri. Kalau kita perhatikan, bila mana Umar Al-Khattab menyatakan nahnu qaum a'azzanallahu bil Islam, kami adalah kaum yang mana kami dimuliakan dengan Islam, bagaimana kami berpegang dengan Islam. Ini merupakan satu kata-kata yang masyhur, yang hebat, yang meletakkan kemuliaan Islam itu pada kedudukan yang sebenar. Bagaimana yang kita juga pahami dalam kata-kata yang lain, Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu sesuatu yang tinggi dan tidak ada ketinggian yang lain bagi Islam. Meletakkan kedudukan Islam itu pada satu kedudukan yang tinggi dan mulia. Segala kata-kata ini yang diagungkan oleh satu generasi yang terdahulu daripada kita, meletakkan bahawa Islam itu sebagai sesuatu yang sangat tinggi kedudukannya. Islam itu sebagai sesuatu yang sangat mulia, sama ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun di kalangan manusia itu sendiri. Meletakkan Islam sebagai sesuatu yang mulia dan meletakkan kemuliaan pada Islam. Kalau generasi yang terdahulu, generasi para sahabat yang dikenali sebagai Jilul Quran yang Karim, generasi Al-Quran yang unik, meletakkan satu kemuliaan pada Islam itu dan memandang Islam sebagai sesuatu yang mulia. Ini adalah kerana kita melihat bahawa generasi itu, mereka itu dilihat sebagai Quran yang bergerak. Kepribadian mereka sebagai kepribadian Quran yang bergerak, melaksanakan perintah dan tuntutan dari Allah dan Rasulnya. Maka
dengan itu kita melihat mereka meletakkan kedudukan Islam itu sebagai sesuatu yang sangat tinggi dan mulia. Jadi persoalannya bagaimana dengan kita pada hari ini? Adakah ianya merupakan satu slogan semata-mata meletakkan Islam itu sebagai satu yang mulia dan kemuliaan itu bagi Islam? Adakah ianya sebagai satu slogan semata-mata atau ianya sesuatu realiti yang berlaku dalam kehidupan kita? Persoalan-persoalan yang serupa memerlukan kepada kita berfikir sebenarnya. Adakah kita benar-benar meletakkan kemuliaan bagi Islam ataupun ianya hanya merupakan ungkapan atau omongan kosong yang tidak ada makna bagi kita, yang tidak ada makna bagi Islam itu. Ini Muslimah rahimahullah. Kalau kita perhatikan kepada generasi para sahabat, bagaimana mereka meletakkan kemuliaan pada Islam itu bukan sekadar satu ungkapan, bahkan ianya sebagai satu ikrar yang kukuh, sebagaimana yang kita dengar Rubai, sebagaimana yang kita pernah mendengar apa yang diungkapkan bila mana Rubai bin Amir dan sebagainya, bila mana ditanyakan kepada mereka apakah itu Islam dan apakah yang sebenarnya mereka bawa daripada risalah Islam ini. Dengan begitu gah, dengan begitu izzah, dengan begitu semangat dan penuh kecintaan, apa yang mereka diskat tentang Islam adalah datangnya Islam ini liyakhrujan nas min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah. Bahawa Islam ini merupakan satu agama yang membawa kemuliaan, dan kemuliaan itu dilihat sehingga Islam liyakhrujan nas, membebaskan manusia itu daripada perhambaan sesama manusia dan mengembalikan manusia itu kepada ubudiyah yang mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kemuliaan Islam. Datang membebaskan manusia daripada cengkaman jahiliyah dan membebaskan manusia daripada perhambaan sesama manusia, perhambaan kepada izam-izam, ideologi-ideologi yang dicipta oleh manusia, dan membawa kepada satu ubudiyah, pengibadatan, penyembahan yang mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan Islam yang membebaskan kita daripada cengkaman hawa nafsu, membebaskan kita daripada penyembahan sesama manusia, sama ada penyembahan kepada bentuk makhluk ataupun kepada ideologi dan sebagainya, dan hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang mencipta kita. Ini yang dibawa oleh Islam, membebaskan manusia dan mengembalikan kemuliaan itu bagi manusia itu. Membebaskan manusia dan mengembalikan kemuliaan manusia bagi manusia itu. Dan perkara ini, bila mana manusia itu tidak mahu memikirkan tentang apa yang dibawa oleh Islam itu, maka ianya akan berterusan dalam keadaan yang lemah dan dikurang. Bila mana manusia berterusan dalam penyembahan, pengabdian diri sesama makhluk ataupun ideologi-ideologi yang dicipta oleh makhluk, maka selama itulah mereka berada dalam keadaan yang lemah dan terus dikurang. Baiklah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam banyak hadis. Antaranya Rasul membawa satu ibarat, akan datang satu masa, satu ketika nanti yang mana umat lain akan berebut. Umat lain akan berebut